Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi di channel Azaman Selama, channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Selamat datang dan jutaan terima kasih dari saya yang hadir ini. Untuk siaran kali ini, saya akan berbicara mengenai doa seorang ulama. Harus diingat, doa adalah senjata orang mukmin. Jadi, jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Siapa ulama itu? Apa yang didoakannya? Terkabulkah doa itu? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti kupasannya. Jom kita ikuti kupasan doa seorang ulama. Ketika saya baru mula berjinak-jinak dengan YouTube, baru belajar buat video, saya telah muat naik video berjodoh Harapan Ustaz Fazil. Video itu saya muat naik pada 23 Julai 2019 dan sehingga kini telah dilihat seramai 1,470 orang. Ada kawan-kawan di situ bertanya mengenai bahan harapan Ustaz Fazil ketika itu, tetapi sayang, saya terlupa mengenai peristiwa itu. Video itu hanya biasa-biasa kerana saya baru belajar buat video. Memang agak teruk. Kali ini bagi menjawab persoalan yang ditanya oleh kawan di ruangan komen video tersebut, saya telah membuat sedikit research mengenainya dan saya akan ceritakan di sini. Saya yakin bagi kawan-kawan yang sudah kenal dunia politik ketika mula zaman reformasi, iaitu pada tahun 1998, pasti tahu peristiwa ini. Datuk Ustaz Fazil memang baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin menyertai UMNO pada tahun 1982, Datuk Seri Anwar telah bertemu dengan Ustaz Fazil dan memberitahu niatnya. Difahamkan Datuk Ustaz Fazil kurang bersetuju dan telah menasihati Datuk Seri Anwar supaya jangan menyertai UMNO. Namun Datuk Seri Anwar menyatakan beliau akan cuba membetulkan UMNO dari dalam. Diyakini Datuk Ustaz Fazil dalam keterpaksaan merelakan niat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semasa dalam UMNO, Datuk Seri Anwar telah bermula dari bawah, hanya sebagai ahli Parlimen Pematang Pauh. Setelah itu, Ketua UMNO bahagian Pematang Pauh dan kemudiannya berjaya memenangi jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia dan seterusnya naib Presiden UMNO dan jawatan yang terakhir dalam UMNO adalah Timbalan Presiden UMNO. Dalam kerajaan pula, Datuk Seri Anwar telah berjaya menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa
semasa beliau menjadi Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan. Ketika menjadi Menteri Kewangan, beliau berjaya menubuhkan Bank Islam. Beliau juga bertanggungjawab mewujudkan amanah ikhtiar dan tekun. Melihatkan kemarahan Datuk Seri Anwar naik begitu pantas dan Tun Dr. Mahathir belum lagi berhasrat bersara dari politik ketika itu, maka Tun Dr. Mahathir telah menggunakan segala kuasa yang ada untuk memecat Datuk Seri Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Tun Dr. Mahathir juga memecat Datuk Seri Anwar sebagai timbalan Presiden UMNO, malah keahlian UMNO juga dilucutkan. Malah yang lebih parah lagi, Datuk Seri Anwar dilemparkan dengan berbagai tuduhan yang menjijikkan. Bukan itu saja. Apabila Datuk Seri Anwar ditahan, beliau telah dibelasah hingga matanya lebam. Datuk Ustaz Fazil Noh tidak dapat menerima perbuatan kejam itu dan telah bersama-sama Datuk Seri Anwar dan penyokongnya, Datuk Ustaz Fazil Noh juga menggerakkan ahli PAS, DAP, PRM dan juga 15 NGO lain untuk melancarkan gerakan reformasi. Datuk Ustaz Fazil Noh bersama DAP dan Parti Rakyat Malaysia dan disertai oleh 15 pertubuhan bukan kerajaan dan individu untuk menegakkan keadilan selepas pemecatan dan penahanan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menubuhkan gerak Majlis Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia pada tahun 1998 dalam usaha menyemarakkan perjuangan reformasi yang ditaja oleh Datuk Seri Anwar. Datuk Ustaz Fazil Noh dilantik sebagai pengurusi gerak. Semasa program gerak inilah Datuk Ustaz Fazil Noh melafazkan doa ini pada tahun 2000. Cuma tak dipastikan di mana. Semoga Allah panjangkan umur Dr. Mahathir untuk lihat kerosakan yang dilakukannya. Dalam catatan yang terdapat di internet pada 17 Mac 2018, Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Ammar Nik Abdullah berkata, doa itu pernah dipinta Allahyarham supaya Tun Dr. Mahathir melihat sendiri kerosakan yang telah ditinggalkan baik di dalam negara maupun di dalam UMNO. Sementara anak almarhum Datuk Ustaz Fazil Noh, Faiz Fazil, yang kini merupakan adun pematang pasir di Pulau Pinang, pula berkata, apa yang berlaku pada hari ini juga adalah manifestasi kepada doa almarhum bapaknya yang berharap Dr. Mahathir dipanjangkan umur supaya beliau dapat melihat sendiri kesan kesilapan yang dilakukan oleh kerajaan BN. Katanya kepada pemberita semasa Tun Dr. Mahathir menziarahi pusara Datuk Ustaz Fazil sebelum PRU ke-14 dulu. Jelas doa Ustaz Fazil dimakbulkan Allah. Cuba bayangkan, usianya kini sudah 97 tahun, tapi masih lagi bernapsu berpolitik. Beliau ke sini dan ke sana dalam mencari sokongan.
Beliau bukan sahaja sudah dapat melihat kegagalan UMNO untuk terus berkuasa, malah terus berusaha menghancurkan UMNO yang menobatkan beliau sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri selama 22 tahun. Kebelakangan ini, Tun Dr. Mahathir masih teraba-raba mencari wadah politiknya bagi menafikan kejayaan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri dan cuba menarik anaknya Datuk Seri Mukhriz ke pesada kekuasaan politik. Selepas keluar UMNO, beliau menubuhkan Bersatu bersama Tan Sri Mahyudin. Semasa dalam Bersatu, sekali lagi Tun Dr. Mahathir menafikan hak Anwar untuk menjadi Perdana Menteri seperti mana yang dijanjikan. Beliau berjaya menafikannya, namun beliau juga gagal untuk terus berkuasa kerana tidak menurut kehendak majoriti kepimpinan Bersatu untuk menganjurkan langkah Sheraton. Kemudiannya beliau menubuhkan pejuang bersama anak lakinya, Datuk Seri Mukhriz. Mereka berdua membentuk GTA yang menggabungkan beberapa parti politik Melayu seperti Putra, Berjasa dan lain-lain. Dalam PRU 15 yang lalu, Pejuang dan GTA kalah teruk. Semua calon dari parti itu termasuk Tun Dr. Mahathir sendiri serta anaknya Datuk Seri Mukhriz kalah teruk sehingga hilang wang pertaruhan. Tun Dr. Mahathir meninggalkan Pejuang dengan alasan Pejuang meninggalkan GTA dan kini menyertai Putra. Bagi saya, itu hanya alasan yang dibuat bagi membolehkan Pejuang menyertai PN atau PH, bagi membolehkan anaknya Datuk Seri Mukhriz terus bernyawa dalam politik. Beliau juga cuba membuka langkah dalam Putra dan berhasrat menyertai PN. Baru-baru ini PN telah menolak permohonan Pejuang menyertai PN. Diyakini permohonan Putra dan GTA untuk menyertai PN juga akan ditolak berdasarkan keputusan PRU 15 penyertaan Pejuang maupun GTA tidak memberi sebarang nilai tambah untuk mana-mana gabungan politik yang ingin mereka sertai. Diyakini insya-Allah usahanya tidak akan berjaya. Lebih-lebih lagi kini Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kembali bergabung seperti sebelum pilihan raya peristiwa hitam 3 September 1998. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan politik mengenai doa seorang ulama. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lainnya. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik suatu waktu dulu. InsyaAllah tidak ada maki hamun kerana kita perlu menyemai nilai-nilai murni dan berakhlak mulia. Kita juga dapat lihat bagaimana doa yang sepatutnya menjadi senjata orang mukmin dikabulkan Allah. Cuma mungkin memakan masa, namun kesannya amat besar. Kita dapat lihat hari-hari ini Tun Dr. Mahathir terkesan daripada semua tindakan beliau suatu waktu dulu. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih
kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye bye. Assalamualaikum.